Salam Malaysia Madani. Kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira menarik dan penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah KPWKM ataupun Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, pemerkasaan wanita tonggak pembangunan negara. Dan macam saya katakan, ini merupakan topik yang cukup penting sebenarnya kerana wanita juga tidak dapat dinafikan merupakan penggerak utama keluarga dan juga jentera pembangunan negara. Dan bermula dari rumah hinggalah ke tahap kepimpinan negara, peranan wanita amat signifikan dalam kehidupan kita. Baiklah, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Di sebelah kiri saya ini, yang paling dekat dengan saya, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang buat pertama kalinya kepada yang berbahagia Dr. Wan Nur Batisam Wan Ismail, yang Dr. Wan Nur Ibtisam Wan Ismail yang merupakan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita. Jadi Doktor, apa khabar? Khabar baik, terima kasih Datuk. Pertama kali Doktor ya bersama kami di Ruang Bicara ni. Alhamdulillah, rezeki kali ini duduk bersama. Alhamdulillah. Baik, seorang lagi tetamu yang juga berada bersama kita. Selamat datang juga kepada Dr. Janatul Madihah Abu Bakar, iaitu Setiausaha Warak Papisma. Jadi Dr. Janatul, apa khabar? Alhamdulillah. Doktor juga pertama kali bersama kami. Ya, ini juga pertama kali saya jadi menjejakkan kedua-dua kaki. tetamu buat pertama kali bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan saya juga sebenarnya mendapat keizinan daripada Dr. Wan Nur Ibtisam, di mana kita juga sebenarnya ingin memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita hari ini di Ruang Bicara. Jadi seperti biasalah, dua talian kami sediakan kepada anda di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Baik, mungkin menarik kalau kita mulakan dulu bersama dengan Dr. Wan Nur Ibtisam. Ini mungkin sesuatu yang penting lah sebenarnya Doktor ya. Mungkin kita boleh mendapat dululah gambaran awal berkaitan dengan fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh Jabatan Pembangunan Wanita. Terima kasih Datuk. Jabatan Pembangunan Wanita ditubuhkan pada tahun 2001, sama umurnya dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Okay. Jadi 22 tahunlah pada tahun ini kementerian dan juga jabatan ditubuhkan. Dan dalam Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, wanita itu adalah salah satu kumpulan sasar yang utama. Ya, betul. Jadi JPW ataupun Jabatan Pembangunan Wanita ini ditubuhkan sebagai jentera pelaksana untuk program pembangunan wanita. Dan kalau kita lihat, kita memang memberi tumpuan untuk pembangunan wanita dari pelbagai aspek. Daripada segi ekonomi, daripada segi kesejahteraan, kesihatan, pendidikan dan juga kepimpinan. Jadi pelbagailah kita tengok wanita itu daripada pelbagai aspek pembangunan wanita sebagai pembangunan kapasiti wanita untuk menyumbang kepada negara. Bila kita bercakap tentang wanita untuk menyumbang kepada negara, ini juga satu isu ataupun satu aspek yang cukup penting sebenarnya Doktor ya. Sebelum saya dapatkan pandangan daripada Dr. Janatul, barangkali penting jugalah kalau kita dapatkan pandangan secara ikhlas pada Doktor sendirilah. Bagaimana Doktor melihat tentang kedudukan wanita di negara kita sekarang ini? Apakah ianya berada pada tahap yang cukup menggembirakan kaum wanita khususnya, kerana setiap ruang dan peluang sentiasa disediakan kepada wanita yang ingin mencapai matlamat ataupun kejayaan yang dicita-citakan. Pandangan Doktor. Terima kasih Datuk. Soalan Datuk ni memang hebat sekali. Sebab kalau daripada segi sudut untuk pembangunan wanita, kita akan melihat ada dari segi 4 perkara lah. Perkara utama iaitu dari segi pendidikan, kesihatan, ekonomi dan kepimpinan wanita. Dan kalau kita lihat di Malaysia ini, kita ada menggunakan Malaysia Gender Gap Index. Itu salah satu pengukuran daripada segi jurang pencapaian wanita di Malaysia. Dan kalau kita lihat dari segi pendidikan, alhamdulillah kita telah mencapai satu tahap di mana wanita ini mendapat akses kepada pendidikan, dan mereka ini bersama-sama dengan
lelaki untuk dalam bidang sehingga ke peringkat tertiary. Dan kalau kita lihat dari segi data pun sebenarnya di Malaysia sekarang ini golongan wanita sebenarnya telah lebih ramai berada di peringkat pendidikan tinggi berbanding dengan lelaki. Dan itu di peringkat pendidikan. Di peringkat kesihatan pun sama. Alhamdulillah. Kalau kita lihat daripada segi jangkaan hayat sememangnya lebih tinggi daripada lelaki. Jadi itu menunjukkan mungkin dari segi kesihatan mereka yang baik. Dan tetapi kekurangannya itu berada di peringkat ekonomi dan juga kepimpinan, di peringkat kepimpinan, di mana wanita ini masih lagi kurang daripada segi penyertaan wanita dalam pasaran buruh, dalam pasaran kerja, di mana sekarang mereka hanya berada dalam 55.5%. Kalau kita bandingkan dengan lelaki, lebih 80% dalam pasaran pekerjaan. Dan kalau kita segi kepimpinan, ni kita boleh lihatlah daripada segi bilangan wanita dalam parlimen masih lagi rendah, belum mencapai 15% lagi. Komen sedikit apa ni, doktor. Kita harap Dr. Janatul tunggu sekejap. Hanya sekejap aja. Ini satu lagi persoalan yang menarik. Mungkin dari segi aspek pendidikan di pusat pengajian tinggi, kita tak nafikanlah wanita melebihi kaum lelaki. Tetapi timbul persoalan yang penting dan menarik sebenarnya ialah tentang wanita yang seharusnya berada dalam the so-called management group di atas itu, terutama di syarikat-syarikat swasta, syarikat-syarikat milik kerajaan. Targetnya ialah 30% kurang-kurangnya wanita berada dalam kedudukan membuat keputusan untuk sesebuah syarikat. Kenapa ini tidak dapat dilakukan? Betul, Datuk. Ini antara cabaran yang dihadapi oleh wanita di Malaysia, di mana walaupun dasar untuk sekurang-kurangnya 30% wanita di peringkat pembuat keputusan telah dibuat pada tahun 2004. Begitu lama. Kalau kita lihat dah 19 tahun. Betul. Tetapi masih belum kita mencapai, terutama di sektor swasta. Dan kalau kita lihat dari segi data menunjukkan untuk syarikat public listed companies di Malaysia, sekarang kita hanya ada di peringkat 21%. Masih belum mencapai sekurang-kurangnya 30%. Dan di GLC pun sama, government link companies atau syarikat berkaitan kerajaan, di mana masih belum mencapai 30%. Alhamdulillah di sektor awam, ini cerita baik sikitlah. Sektor awam kita telah mencapai 38% wanita di peringkat pembuat keputusan. Okey, kita bagi peluanglah kepada Dr. Janatul Ahmadiyah. Dia pandang aja, dia senyum aja tadi. Okey, Dr. Janatul, saya difahamkan apa ni, doktor terlibat dalam NGO yang dipanggil sebagai PAPISMA. Apa sebenarnya PAPISMA itu? Mungkin perjelaskan kepada penonton-penonton kita. Okey, baik, terima kasih Datuk. Saya sebenarnya terkesima dengan perbincangan tadi sebab memang sangat menarik dah sebenarnya isu-isu yang dibincangkan. PAPISMA adalah Pertubuhan Amal Perubatan Ibu Sina Malaysia. Atau lebih dikenali dengan PAPISMA, merupakan salah satu daripada NGO yang ditubuhkan, yang terdiri daripada pengamal-pengamal perubatan, bukan sahaja daripada doktor, malah termasuk juga bidang-bidang yang lain, termasuklah speech therapist, occupational therapist, penolong pegawai perubatan, farmasis pun ada dikumpulkan di dalam NGO ini. Dan kami memang PAPISMA banyak menjalankan aktiviti-aktiviti, bukan saja terhad kepada bidang kesihatan, tetapi juga termasuk ke dalam bidang memberi education, khusus-khusus kepada houseman, dan juga khusus-khusus yang bertaraf lebih tinggi, dan juga termasuk juga di dalam bidang memberi kebajikan, itu dana kemanusiaan PAPISMA, DAKAP. Dan baru ini kita telah menubuhkan Dental PAPISMA untuk meraihkan kumpulan pergigian. Dan saya sendiri sebagai sewarak, exco warak PAPISMA, iaitu exco wanita, remaja dan kanak-kanak, ini disebabkan oleh kepentingan untuk mendapatkan satu lagi fokus ke dalam PAPISMA selain daripada bidang kesihatan secara umumnya, tapi kita fokus juga pada untuk wanita, remaja dan kanak-kanak. Dan dengan JPW ini kami memang bekerjasama dengan agak rapat jugalah kerana menjalankan training skot wajah. Skot wajah ni seperti yang kita telah maklum telah dilancarkan pada tahun 2021.
pada waktu itu memang kami mengambil inisiatif dan juga menawarkan diri untuk menjadi part of the trainers. Kerana bagi kami memang ini adalah salah satu daripada bidang yang patut diceburi oleh bidang kesihatan, iaitu meluaskan lagi kita punya outreach kepada masyarakat, ya, dan kita juga Skuad Wajah ini merupakan inisiatif sukarelawan lah. Dan ini pun salah satu daripada yang ingin kami terapkan di dalam Papisma juga, semangat kesukarelawanan di dalam organisasi. Okey, bila kita cakap tentang peranan yang harus dimainkan oleh NGOs khususnya lah, dan mungkin Papisma adalah satu contoh yang cukup baik barangkali Dr. Wan Nor, ya. Tetapi kenapa kementerian ataupun jabatan melihat bahawa peranan NGO itu sebenarnya amat pentinglah dalam usaha untuk mengukuhkan lagi kedudukan wanita di negara kita, dan pada satu masa yang sama juga akan memberi satu sokongan moral yang kuat kepada Jabatan Pembangunan Wanita ini sendiri. Doktor. Ya, Datuk, daripada segi penglibatan NGO ni amat penting untuk pembangunan wanita. Sebab kalau kita lihat penglibatan NGO ni boleh menggerakkan di peringkat akar umbi, di mana kalau kita lihat daripada segi jentera kerajaan, kemungkinan kita tidak akan dapat untuk mencakupi kesemuanya. Tetapi apabila kita memperkasakan NGO, kita boleh mendapatkan sokongan dan juga bantuan daripada pihak NGO untuk sama ada mereka ini boleh membantu daripada segi program di peringkat komuniti itu sendiri. Macam contoh kalau di bawah Skuad Wajah sebenarnya niatakan Dr. Jana tadi tu, sememangnya kita menggunakan prinsip pemberkasaan komuniti, di mana wanita ini terlibat untuk menggerakkan komuniti mereka, dan mereka ini akan menjadi kalau kita kata mata dan telinga masyarakat, supaya mereka tu dekat dengan masyarakat, jadi mereka boleh dapat memberi bantuan segera. Dan kita memberi latihan dengan kerjasama NGO kepada Skuad Wajah ini selaku sukarelawan di bawah Jabatan Pembangunan Wanita, untuk mereka dilatih daripada segi bagaimana untuk mereka menjadi mendengar dan dapat memberi bantuan segera. Jadi mereka ini dapat membantu dengan cepat kepada masyarakat, dan juga untuk mereka menghebahkan sebarang maklumat yang didapati daripada sama ada daripada pihak GPW ataupun pihak kerajaan secara umumnya, untuk disampaikan kepada komuniti mereka. Dan ini adalah peranan yang dimainkan oleh NGO tersebut. Apakah pihak jabatan sendiri sentiasa sebenarnya memberi sokongan yang kuat kepada NGO yang mungkin juga terlibat dalam usaha untuk membantu memperkasakan wanita melalui Jabatan Pembangunan Wanita ini? Betul, Datuk. Memang kami bekerjasama rapat dengan NGO, terutama NGO wanita lah, sebab di bawah Jabatan Pembangunan Wanita, kumpulan asas kami adalah wanita. Jadi kami bekerjasama rapat dengan NGO untuk bersama-sama kita sama ada memberikan program pembangunan kapasiti, ataupun program advokasi, ataupun daripada segi untuk menangani keganasan terhadap wanita, di mana kita menggunakan perkhidmatan NGO ini untuk kita sama-sama bergerak untuk kebaikan wanita itu secara keseluruhannya. Dan kalau kita lihat daripada segi Skuad Wajah ini, memang NGO seperti Papisma banyak membantu kami daripada segi pembangunan psikososial. Dan seperti mana Datuk dan saya pasti semuanya di luar sana mengetahui, terutama sejak COVID-19 ini banyak juga yang menghadapi masalah tekanan. Jadi kita salah satu fokus di bawah Skuad Wajah ini adalah untuk membantu mereka meningkatkan daya tahan diri. Jadi maksudnya supaya mereka ni kental, resilient, dan itu adalah kita menggunakan perkhidmatan bersama dengan NGO ini untuk membantu masyarakat di luar sana, terutama wanita, daripada segi sama ada mental dan juga fizikal mereka. Barangkali Dr. Jana mewakili Papisma sendiri dengan Skuad Wajah yang disebut tadi. Barangkali ramai juga di luar sana yang mungkin tidak faham dan tidak memahami sebenarnya tentang betapa pentingnya wanita-wanita ini turut terlibat dalam NGO yang memperjuangkan nasib wanita itu sendiri. Bagaimana NGO seperti ini sebenarnya boleh memainkan peranan yang cukup efektif dalam usaha untuk meletakkan wanita itu berada pada tahap yang sewajarnya? Okey, Datuk, sebenarnya kan
ramai wanita yang tak tahu bahawa mereka ni sebenarnya berkebolehan, berkemampuan. Mereka boleh ke hadapan. Betul. Kebanyakan daripada mereka mungkin ada rasa takut ataupun rasa tidak layak. Walhal mereka sebenarnya lebih daripada itu. Jadi dengan NGO ini, kerana kita tidak begitu macam kata ada apa-apa kelayakan tertentu dan cuma dalam nak masuk NGO tu sendiri mungkinlah ada keahlian kriteria tertentu. Tetapi dari segi gerak kerja memang ramai yang boleh join secara sukarela. Dan sekiranya kita ada buat program, orang boleh datang secara sukarela. Dan masyarakat dan terutama wanita ni memang suka. Kalau tidak, takkanlah banyak geng-geng marhaban, geng ngaji, yasinan dan sebagainya. Tapi maksudnya dari segi itu sebenarnya kekuatan wanita itu berada di dalam kerjasama dan kolaborasi di antara satu sama lain. Jadi itulah, kalau wanita-wanita semua ada rasa memang tu, cari je mana-mana NGO yang sesuai dengan jiwa mereka, yang memperkasakan wanita dalam pelbagai bidang. InsyaAllah kita boleh ke hadapan dan membantu antara satu sama lain. Sebelum kita berehat, Dr. Jana, apakah anda berpuas hati sendiri dengan partisipasi dan juga sambutan yang ditunjukkan oleh wanita-wanita terhadap skuad wajah sebagai satu contoh? Datuk, untuk pengetahuan Datuk, memang lebih ramai wanita daripada lelaki dalam skuad wajah ini. Memang kita targetkan kebanyakan ni adalah wanita, kerana banyak ramai wanita yang lebih terdedah kepada keganasan rumah tangga. Tetapi kita perlukan juga lelaki, kerana lelaki lah yang biasanya menjadi ejen keganasan rumah tangga. Jadi kita perlukan kedua-dua. Cumanya dari segi skuad wajah ini, alhamdulillah, memang ramai wanita daripada pelbagai peringkat lapisan masyarakat, pelbagai bangsa sama-sama bekerjasama dalam skuad wajah ini bagi menggerakkan aktiviti skuad wajah di segala peringkat. Okey, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini. Tetapi mungkin ianya akan menjadi lebih menarik kalau anda yang berada di luar sana juga mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan topik yang menjadi pilihan kita. Jadi saya ingatkan lagi, kami beri ruang dan peluang itu kepada anda melalui dua talian yang kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Kita lihat dulu dan kembali semula sebentar lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang KPWKM, Pemerkasaan Wanita Tonggak Pembangunan Negara. Dan saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum, Duan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Pekawi dan ahli panel. Waalaikumsalam. Ya. Ini saya ingin bagi sedikit pandangan tadi ada ahli panel sebut kan, di sektor awam kan, kalau ada apa pembuat dasar lah, hingga komunitas dah capai 38%. Tapi yang pandangan ini kerana dia ada sokongan daripada kerajaan. Tetapi kalau sektor swasta ni dia kurang tekanan lah, apa ni pada NGO semua kan, dia kurang. Macam sektor awam memang kita tahu lah, itu pandangan saya lah. Minta ahli panel ulas lah, dia saya punya pandangan lah. Yang kedua mengenai sektor ekonomi. Sektor ekonomi saya nampak apa wanita-wanita di luar bandar kan, dia orang kurang mendapat perhatian lah. Semua daripada golongan B40 ni, dia orang wanita dia kurang bagi tumpuan M40. Sebab apa saya tengok apabila dia orang bersara kan, tengok dia orang daripada M40 jadi B40. Jadi dia orang terkesan lah. Jadi minta apa jabatan hal wanita ni memberi perhatian dalam hal ini, terutama dari segi ekonomi yang golongan B40 lah. Yang kedua kepimpinan. Kepimpinan yang saya punya pandangan lah, dia mungkin datang daripada bakat sendiri, daripada jin kan. Kalau jin tu dia berbakat kepimpinan, mungkin dia akan jadi kepimpinan sendiri. Contohnya Pakcik Sakawi, dia minat dalam kewatanan. Tengok dia ada kepimpinan lah. Macam tu lah, dia ada saya legasi. Okey.
Itu contohnya apa pun macam contohnya Dr. Mahathir contohnya dia punya kepimpinan dia akan turun kepada anak dia. Macam itulah. Okey. Macam itu minta Ali Penol lah dalam ni. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang, sempat juga anda menyentuh saya ya. Jadi terima kasihlah, tak apa. Okey, kita akan cuba menjawab persoalan itu nanti Ridwan. Tapi barangkali Dr. Wan Nur, kalau kita lihat daripada apa yang disebut oleh pemanggil kita lah, dan kita faham bahawa negara menghadapi banyak cabaran. Tadi pun doktor menyebut tentang ialah COVID-19 dan kemudian tentang situasi ekonomi yang begitu mencabar dan sebagainya. Dan ada yang menjangkakan bahawa bukan mudah sebenarnya bagi kaum wanita untuk bangkit semula dalam menghadapi segala cabaran yang berlaku ini. Tetapi apa yang diperlukan oleh wanita sebenarnya untuk bangkit semula walaupun menghadapi pelbagai cabaran, pelbagai tekanan? Okay, terima kasih Datuk. Terima kasih sebenarnya saya nak cakap kepada caller kita, pemanggil kita tadi, Encik Ridwan tadi. Nampak memang Encik Ridwan ini memang memberi perhatian kepada wanita di Malaysia ini. Sebab banyak isu yang disentuh oleh Encik Ridwan tadi. Tapi apa yang dibangkitkan oleh Datuk tadi, daripada segi kesan kepada wanita ini, terutama kalau kita lihat dari segi pandemik, bagaimana wanita ini terpaksa menghadapi cabaran ekonomi. Dan kalau kita lihat daripada segi kajian International Labour Organization pun menunjukkan wanita ini yang paling mudah terkesan. Kalau orang kata daripada segi wanita ini, mereka yang akan keluar daripada pasaran pekerjaan, mungkin disebabkan oleh sama ada pembuangan kerja, maksudnya mereka diberhentikan kerja. Jadi biasanya mereka ini yang dapat dulu kesan itu, kesan ekonomi tadi. Dan kalau kita lihat juga wanita ini, apa yang berdasarkan keadaan tersebut, apa yang kita lakukan adalah untuk membantu wanita ini, pertamanya daripada segi motivasi diri. Seperti tadi Dr. Jana pada bangkitkan mengenai wanita ini, untuk dia bangkit macam mana. Pertama, memberikan mereka semangat dan kekuatan, motivasi untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup, sama ada dalam pelbagai bidang, sama ada di bidang kerjaya, sama ada mereka bekerja daripada pukul 8 pukul 5 pagi sama seperti pekerjaan biasa, ataupun mereka ini boleh menjana pendapatan sendiri tanpa perlu menjadi pekerja harian. Maksudnya mereka itu yang menjadi bos sendiri, menjadi usahawan. Itu antara program yang kita laksanakan kepada wanita untuk membantu mereka bangkit daripada kesan ekonomi pandemik COVID-19. Dan tadi Cik Ridwan juga ada sentuh mengenai B40. Sebenarnya wanita B40 ini adalah antara kumpulan sasar utama di Jabatan Pembangunan Wanita, yang mana kita memberikan program yang secara khusus kepada mereka untuk membantu mereka bangkit daripada cabaran ekonomi. Antara program yang diberikan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat adalah program My Kasih Capital, di mana mereka ini diberi bantuan one off, maknanya bantuan secara sekali, iaitu sebanyak RM500 untuk membantu mereka memulakan perniagaan. Jadi memberi mereka sebagai seed money lah duit permulaan untuk mereka memulakan perniagaan mereka. Dan ini akan membantu mereka dan seterusnya supaya mereka tidak hanya bergantung kepada kerjaya dalam bidang profesional dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara untuk membantu wanita B40, B40 di luar sana. Dan tadi juga dibangkitkan di mana wanita di luar bandar. Sebenarnya program ini program yang dilaksanakan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, sama ada melalui Jabatan Pembangunan Wanita ataupun agensi lain. Macam tadi saya kata My Kasih Capital itu di bawah Yayasan Kebajikan Negara. Kami turun ke kawasan luar bandar juga. Maknanya bukan program itu hanya di dalam bandar, tetapi juga untuk menyantuni wanita di luar bandar itu, supaya mereka juga mendapat manfaat dan mereka ini boleh bangkit daripada kesan pandemik ini dan untuk terus meneruskan kelangsungan hidup dan mengurangkan kebergantungan sama ada kepada kerajaan ataupun orang lain. Dr. Wano, satu persoalan juga yang saya nak dapatkan respon dan juga pandangan daripada doktor lah. Ini berlaku terutamanya di kalangan wanita-wanita yang bekerjaya, tetapi apabila berkahwin, ada anak dan sebagainya, mereka terpaksa berhenti daripada bekerja. Tetapi baru-baru ini kerajaan juga telah mengumumkan bahawa satu plan khas untuk menarik semula mereka bekerja adalah sesuatu yang cukup menarik. Bagaimana dengan pendirian jabatan ataupun kementerian sendiri dalam isu seperti ini?
kasih Datuk bangkitkan tadi mengenai belanjawan 2023. Pertamanya pihak kami memang mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan ke atas keprihatinan mereka untuk pembangunan wanita, terutama daripada segi untuk membantu wanita ini, mereka dapat mencari sama ada mereka dapat kekal dalam pasaran pekerjaan, ataupun mereka ini dapat mencari pendapatan, menjana pendapatan dengan mengurangkan beban mereka untuk menjaga keluarga. Dan bolehlah saya katakan kat sini, sebenarnya di Malaysia ini masih lagi orang melihat wanita itu sebagai sebagai tonggak untuk menjaga, diberikan tanggungjawab untuk menjaga keluarga. Sama ada anak-anak ataupun warga emas, ibu bapa. Jadi apabila ada tanggungjawab ini, wanita ini perlu membahagikan masa mereka dengan sewajarnya. Dan kalau kita lihat dengan bajet 2023 hari itu telah dibuat pengumuman untuk menarik, antaranya adalah insentif untuk membantu wanita masuk kembali dalam pasaran pekerjaan. Ini di bawah Perkeso. Dan ini untuk supaya wanita ini boleh terus bekerja walaupun mereka telah berumah tangga atau berkeluarga seperti yang Datuk nyatakan tadi. Dan juga kita untuk membantu wanita ini, antara yang diperlukan adalah infrastruktur itu sendiri, di mana kerajaan telah membuat pengumuman untuk memudahkan pendaftaran dan untuk memberikan juga dipanggil bantuan untuk penjagaan kanak-kanak di taska. Jadi ini dapat membantu meringankan beban wanita ini apabila mereka membuat keputusan untuk masih lagi kekal dalam pasaran pekerjaan. Okey, kita akan sambung lagi nanti Dr. Wano. Saya terpandang poster di belakang kita tu tentang pemerkasaan wanita Malaysia. Nanti pun saya nak dapat pandangan Dr. Wano berkaitan dengan perkara itu tersebut. Tetapi saya nak juga dapatkan pandangan daripada Dr. Jana. Kembali semula saya difahamkan bahawa Papisma juga menghantar kumpulan sebenarnya untuk membantu mangsa-mangsa gempa yang berlaku di Turki baru-baru ini. Jadi mungkin boleh kita timbang pengalaman apa yang diperoleh di sana dan apa yang Dr. Jana rasakan, bahawa apakah itu merupakan satu sumbangan yang cukup berharga sebenarnya untuk membantu rakyat Turki yang menghadapi masalah gempa bumi itu. Okay, terima kasih atas soalan itu, Datuk. I wish I was the one yang pergi, tapi bukan saya doktor lah. Tak pergi. Antara yang dilakukan oleh wakil Papisma di sana adalah bukan sahaja memberi bantuan dari segi kesihatan, malah keberadaan wakil wanita di sana sudah cukup untuk membangkitkan semangat wanita-wanita yang ada di sana dan juga kanak-kanak. Kehadiran itu saja sendiri telah menjadi satu sumber semangat, motivasi kepada mereka untuk terus berjuang meneruskan hidup mereka. Dan ini juga sebagai salah satu daripada orang panggil sokongan Papisma untuk memperkasakan wanita di dalam organisasi, memberi peluang kepada kami untuk mara ke hadapan, untuk bersama-sama terlibat dengan misi antarabangsa yang kalau secara generalnya mungkin saya sendiri tak mampu pergi ataupun, dan alhamdulillah mereka yang pergi ini memang pakar dalam bidang mereka lah. Ada pakar pergigian, ada yang memang pakar perubatan lah. Pakar perubatan, tapi dari segi maksudnya kita ni orang terutama wanita ni ada kawan pun cukup dah. Dia dapat sentuhan dengan penuh empati dan sebagainya. Itu adalah sokongan psikososial yang diperlukan oleh mangsa-mangsa bencana alam. Bukan saja di Turki, malah mangsa bencana alam banjir di Malaysia pun sendiri. Dana Kemanusiaan Papisma DAKAP pun banyak memberi bantuan-bantuan dari segi itu. Berapa ramai yang pergi ke Turki itu, Doktor? Wakil Papisma ada diorang juga mewakili beberapa NGO lain. Dia kadang ada yang seorang ni ada beberapa NGO dia wakili. Tapi mereka ada dalam Papisma juga. So dalam tu wanita ada 4 orang, dan lelaki ada dalam
5 orang atau 6 orang kalau tidak silap saya. Apa pengalaman ataupun pemerhatian yang mereka bawa balik daripada apa yang berlaku di Turki itu disebabkan oleh gempa bumi yang mungkin memberikan kita sebenarnya keinsafan, kesedaran dengan apa yang berlaku di Turki itu sebenarnya, Doktor? Sungguh menarik sangat topik ini kerana kebetulan pada malam ini juga Bicara Muslimat Profesional Warak Malaysia dan Warak Papisma sedang bersiaran di udara membicarakan tentang misi kemanusiaan ke Turki juga. Dan kalau tidak kita boleh dengar apa yang mereka kata tapi Alhamdulillah mereka juga telah memberi sedikit input lah sewaktu kepulangan mereka dengan menyatakan bahawa memang apa yang berlaku memang di luar imajinasi, di luar apa yang pernah kita lihat selama ini. Kalau di Malaysia kita mungkin lihat banjir, mungkin kita lihat tanah runtuh, tetapi gempa bumi yang sangat besar ini dengan ada yang tertimbus tapi masih hidup, dan bagaimana cara untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup itu dengan serba kekurangan, mengharapkan bantuan daripada luar. Kanak-kanak dan wanita banyak yang terjejas, dan bila mereka datang dengan membawa sedikit barang makanan dan juga ada yang bawa toys juga, jadi mereka memberi sedikit suntikan kebahagiaan ke dalam itu menunjukkan kepada kita bahawa kadang mereka bagi kita sikit tetapi bagi orang yang menerimanya adalah besar. Begitu juga dengan kita sebagai sukarelawan. Jangan rasa apa yang kita buat ni tak ada apa-apa. Bagi orang yang menerima tu mungkin itulah segala-galanya bagi mereka. Termasuklah juga macam kalau kita hadapi orang yang dalam depression, mungkin bagi kita cuma berada di situ, dia duduk saja sebelah dia, tetapi itu mungkin perbezaan antara dia hendak menghabiskan riwayat dia dengan meneruskan kehidupan. Itu mungkin menjadi tip of the balance. Selain daripada bantuan yang diberikan di Turki itu, sebelum ini ada tak Papisma juga terlibat dengan bantuan-bantuan kemanusiaan di negara-negara lain yang juga menghadapi malapetaka? Ada sebelum ini pun ada. Masa tu saya tak aktif sangat lagi. Saya sendiri pun baru aktif semula. Sebab saya graduate daripada luar negara. So bila saya balik ke Malaysia, saya belum pandai lagi untuk menceburkan diri di dalam bidang sukarelawan ini. Dan Alhamdulillah apabila kita berada bersama-sama, barulah kita rasa benda ni semangat sukarelawan ni kita kena berada di situ. Baru kita dapat rasa betapa indahnya menjadi seorang sukarelawan. Kenapa tiba-tiba Doktor decided untuk menceburkan diri sebagai seorang sukarelawan? Apa sebenarnya yang menyuntik hati dan juga perasaan Doktor? Okey, yang mula-mulanya waktu COVID itulah, sebenarnya sangat baru lagi saya ni sebenarnya bergiat secara aktif. Waktu COVID tu saya dia telah diajar untuk menjadi ahli exco warak ni lah, wanita remaja dan kanak-kanak ni, dan kami telah membuat sesi disebabkan di COVID kan, jadi kita buat kursus-kursus dalam talian untuk memenuhi masa untuk ramai yang tak pergi bekerja waktu PKP yang pertama sekali tu, semua berhenti. So kita buat bengkel online, benda-benda simple macam buat poster dengan Canva. So benda dari segi tu kita start sedikit demi sedikit. So dah buat poster, tulis puisi, tulis anekdot, kita belajar Excel secara ada yang secara percuma, dan juga banyak juga webinar kesihatan yang kita jalankan secara percuma. Jadi kita layarkan di FB, kita masuk Zoom dan layarkan di FB, dan Alhamdulillah benda tu menjadikan saya sendiri dan juga sahabat-sahabat saya lebih versatile dan lebih skillful. Daripada tak reti apa-apa pasal Zoom, kita pernah pandai pakai Zoom. Jadi maksudnya dalam kita jadi sukarelawan ni, kita juga menambah kemahiran kita dalam pelbagai bidang yang lain. Betul. Kalau nak ikutkan, sebelum ni saya bercakap depan orang pun saya agak bimbang, gugup dan sebagainya. Saya tak berani nak bercakap depan orang. Tapi tulis puisi pandai. Nak kata pandai tu tidak, kita masih lagi belajar. Masa tu kita belajar dengan Tuan Zain Kasturi, salah seorang sastrawan negara lah. Saya ingatkan nak suruh buat doktor sampai puisi. Tapi tak apalah, kita akan berehat sekali lagi buat kali terakhir sebenarnya, dan kembali nanti
nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insya-Allah masih lagi ada persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu yang cukup istimewa menemani saya di studio Ruang Bicara malam ini. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita sebenarnya di segmen terakhir, hampir-hampir ke penghujung, tapi masih ada lagi masa sebenarnya. Dr. Wano, saya bila melihat wajah Dr. Wano, terlihat juga kat belakang tu poster pemerkasaan wanita Malaysia, wanita dan pendidikan, wanita sejahtera. Mungkin boleh doktor sampaikan sedikit tentang apa mesej yang ingin disampaikan sebenarnya melalui poster ini. Okay, antara yang penting Datuk, dalam kita melihat wanita ni, kita nak melihat wanita ini sebenarnya secara holistik. Pembangunan wanita secara holistik di mana mereka bukan sahaja berjaya dalam bidang ekonomi, tapi mereka ini juga sihat, mereka juga berasa selamat, dan mereka ini juga berpengetahuan. Jadi itu adalah antara perkara yang kita cuba sampaikan. Dan kalau kita lihat juga ya, di bawah Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga kita mementingkan mengenai kesejahteraan wanita ini sendiri. Di bawah program Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, kita ada program khas yang dinamakan WeCare. WeCare ini menawarkan program untuk kesihatan wanita, terutama bagi mammogram dan juga untuk dia panggil HPV DNA untuk mengesan kanser cervix. Mungkin Dr. Jana lebih tahu daripada saya lah daripada segi detail secara kesihatannya. Tapi ini adalah penting bagi memastikan kesejahteraan wanita itu sendiri. Kalau mereka tidak sihat daripada segi fizikal, mereka tidak dapat untuk menyumbang kepada negara secara lebih efektif dan produktif. Jadi itu adalah antara perkara yang kita lihat. Dan kalau kita tengok daripada segi pendidikan itu tadi, itu adalah ilmu yang mana kita berikan kepada wanita ini untuk mereka lebih maju ke hadapan. Dan kalau kita lihat di Malaysia ini sendiri, macam Datuk kata dalam poster yang kami bawa bersama inilah. Kalau Datuk tengok di setiap peringkat pendidikan, sebenarnya memang wanita ini ke hadapan berbanding dengan lelaki. Tetapi sebab ini mungkin daripada segi dasar kerajaan itu sendiri, di mana akses kepada pendidikan adalah terbuka kepada semua. Dan ini kita berterima kasihlah kepada kerajaan daripada segi mereka memberi peluang sama untuk wanita ini bersama-sama maju daripada segi pengetahuan, ilmu dan kesihatan tadi. Cuma yang tadilah kita kata kekangannya mungkin wanita dalam bidang ekonomi, di mana penyertaan dalam pasaran pekerjaan masih 55.5%, agak rendah kalau kita bandingkan dengan lelaki yang lebih 80% dalam bidang pasaran pekerjaan. Dan cuma apa yang kita boleh lihat di sini juga, wanita ini kita nak melihat mereka ini maju dalam pelbagai segi. Dan jadi dalam ini kita bukan sahaja mereka dalam pasaran pekerjaan, mereka juga sebagai sukarelawan, di mana kita menubuhkan sukarelawan skuad wajah itu tadi, di mana kita melihat wanita ini berpotensi yang amat tinggi. Tidak kira wanita di mana sahaja, wanita di pelbagai peringkat. Mereka ini boleh sebagai wanita sama ada di bandar ataupun di luar bandar, B40, M40 ataupun T20. Jadi kita nak melihat wanita ini secara keseluruhannya, mereka ini dapat sama-sama menyumbang kepada negara. Dan antara yang penting adalah kita lihat wanita ini hampir separuh daripada penduduk Malaysia. Jadi kalau tidak ada wanita itu tadi, memang akan terkesanlah negara. Jadi wanita yang kita ada ini asal sebagai aset negara untuk kita sama-sama bangunkan, dan mereka dapat menyumbang sepenuhnya untuk pembangunan negara. Saya suka bila Dr. Wan No sebut tentang wanita itu adalah aset negara, dan mereka juga sebenarnya memberi sumbangan yang cukup bererti dan besar kepada pembangunan negara. Tetapi bila saya lihat poster pemerkasaan wanita Malaysia itu, di bawah sekali itu tentang wanita selamat, tentang keganasan rumah tangga, tentang gangguan seksual. Apakah ini masih lagi merupakan antara perkara-perkara yang perlu dilihat oleh semua pihak sebenarnya dalam usaha untuk menjamin bahawa kedudukan wanita di negara ini berada dalam keadaan selamat sebenarnya? Terima kasih Datuk. Datuk sebenarnya telah membangkitkan perkara yang penting, iaitu keganasan terhadap wanita. Walaupun tadi kita bercakap wanita di Malaysia ini sebenarnya
sudah agak ke hadapan dalam pelbagai bidang. Tetapi masih lagi berlaku kes-kes keganasan terhadap wanita. Antaranya kes keganasan rumah tangga di mana majoriti kes adalah melibatkan wanita. Dan kalau kita lihat juga gangguan seksual. Yang ini antara perkara yang diperjuangkan di Kementerian Pemberdayaan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, di mana pada tahun 2022 kita telah berjaya untuk mewartakan akta anti gangguan seksual, di mana bagi memudahkan laporan dibuat berkaitan dengan gangguan seksual. Dan kalau kita lihat pun kes gangguan seksual ini kebanyakannya berlaku kepada wanita. Jadi keganasan terhadap wanita ini adalah salah satu daripada cabaran yang kita hadapi dalam untuk kita membangunkan wanita di Malaysia ini. Tetapi pada masa yang sama juga, kita di Jabatan Pemberdayaan Wanita itu sendiri, kami membuat program advokasi, pertama memberi kesedaran kepada wanita, terutama dari segi gangguan seksual itu apa yang perlu dibuat, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan dari segi keganasan rumah tangga, mereka perlu laporkan di mana nak dilaporkan, apa tindakan yang perlu dilakukan. Yang itu adalah antara kesedaran. Kita membuat program advokasi, pencegahan dan kesedaran mengenai keganasan terhadap wanita. Mungkin Dr. Jana juga ingin memberi komen tentang keganasan rumah tangga, tentang gangguan seksual terhadap wanita. Jadi apa yang Dr. Jana merasakan bahawa mungkin NGO yang sedia ada juga harus memainkan peranan melebarkan pengetahuan wanita-wanita, khususnya bagaimana untuk menghadapi situasi ini dan apa yang perlu dilakukan dalam usaha untuk mengatasi masalah seperti apa yang doktor sebut tadi. Terima kasih Datuk. Itulah apa yang Dr. Wanu cakap tadi. Memang kesedaran wanita ni masih lagi di tahap yang kita masih perlu untuk tambah. Masih perlu untuk kita pupuk lagi. Masih perlu untuk kita enhancekan lagi kesedaran tentang apa sebenarnya keganasan rumah tangga ni. Sebab kadang-kadang ada yang tak sedar pun dia orang berada di dalam belenggu keganasan rumah tangga itu sendiri. Sebagai contoh, orang kata gaslighting, sikit demi sedikit dia groom lelaki-lelaki dalam keluarga ni, dia groom mindset tu supaya dia tak rasa bahawa dia ni sebenarnya sedang didera, sebenarnya dia ni sedang berada di dalam belenggu keganasan rumah tangga ini. Dan salah satu antara sebab ni juga adalah naluri wanita itu sendiri terlalu penyayang, terlalu jadi kita kena lebih mendedahkan wanita supaya boleh lebih rasional dan lebih boleh memahami apa lagi erti nak membahagikan di antara sayang dengan tanggungjawab. Dan kalau kita sering didera dan tu dah kat mana letaknya sayang. Dia sayang, orang tu tak sayang dia. So memang kena ada pengetahuan dan kesedaran itu dalam minda masyarakat wanita. Tapi macam NGO Papisma sendiri, ada tak peranan yang dimainkan dalam usaha untuk memberi kesedaran kepada wanita-wanita untuk bersedia menghadapi cabaran ini? Betul. Dalam skop wajar kami juga merupakan antara trainer lah yang menjalankan latihan dan memberi latihan kepada masyarakat. Bukan saja dalam kepada pengambangan perubatan, tetapi juga kepada macam contohnya program yang pernah kami buat di USM kepada siswazah. Jadi kami memberi pendedahan awal kepada siswazah bahawa gangguan seksual ini bukan saja berlaku di rumah, malah juga berlaku di tempat kerja, boleh juga berlaku di mana-mana saja. Dan apa yang perlu dilakukan sewaktu ataupun apabila kita berhadapan dengan masalah keganasan rumah tangga ini. Dan juga ada sekumpulan yang pernah juga buat di beberapa buah PPR di bawah kawasan di BKL. Dewan Bandari Kuala Lumpur. Jadi penerangan, sebab kita tahu bahawa kawasan-kawasan seperti ini juga merupakan kawasan golongan yang kerap menerima ataupun mengalami keganasan rumah tangga disebabkan oleh mungkin faktor ekonomi dan sebagainya, sosial dan sebagainya. Tapi mereka tidak tahu, tidak ada pendedahan, tidak tahu mana nak tuju, takut. Dan yang paling penting sekali kesedaran itu masih belum meluas. Jadi harapan kami juga ialah sekiranya berpeluang akan meneruskan lagi dan juga memberi dengan lebih meluas lagi dan termasuk kepada
tempat-tempat lain juga, bukan sekadar sebab sebelum ni kita buat online sebab waktu PKP kan. Jadi harapnya kita buat lebih banyak bersemuka lah. Kerana itu lebih pada saya sendiri secara personal peribadi lebih berkesan. Dan diorang lebih memberikan tumpuan kepada apa juga yang kita berikan, dan mereka inilah yang akan menjadi sebagai maksudnya Dr. Wano cakap tadi, mata dan telinga masyarakat. Betul. Jadi masing-masing akan bekerjasama dan sama-sama menjalankan tugas masing-masing. Okey, Dr. Wano, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Ada lebih kurang 5 minit saja lagi masa. Tapi saya percaya visi yang ingin dicapai oleh Jabatan Pembangunan Wanita sendiri, bila kita bercakap tentang pemerkasaan wanita itu sendiri, apa yang akan dilakukan seterusnya dalam usaha ini? Terima kasih Datuk. Sebenarnya bagi pihak kami di Jabatan Pembangunan Wanita, apa yang kami lihat adalah untuk kita dapat merealisasikan potensi wanita itu sepenuhnya. Maksudnya, kalau mereka belajar tahap mana? Mungkin tahap pendidikan yang paling tinggi. Dan kalau mereka bekerja, tahap mana mereka boleh pergi? Tahap yang mungkin kita kata tadi 30% di peringkat pembuat keputusan. Dan kalau mereka berada di dalam bidang apa-apa bidang sahaja, mereka memberikan 100% yang terbaik. Dan jadi itu apa yang kita nak lihat. Sebab kadang-kadang macam seperti Dr. Jana kata tadilah, mungkin wanita mungkin ada merasakan mereka tidak boleh buat dan kurang sokongan dan sebagainya. Tetapi apa yang kita di pihak kami adalah untuk membantu wanita ini merealisasikan sepenuhnya potensi mereka. Kalau mereka itu boleh memberikan 100%, kenapa tidak? Jadi kalau kata mereka ini boleh menjadi di tahap yang tertinggi, kenapa tidak, kan? Jadi itulah hasrat pihak kami, aspirasi kami supaya wanita, seluruh wanita di Malaysia ini dapat mencapai impian mereka. Itu apa yang kami harapkan. Jaminan yang mungkin Dr. Wano boleh berikan pada wanita-wanita yang mungkin sedang mengikuti program kita hari ini, bahawa Jabatan Pembangunan Wanita akan terus menjadi pembimbing sebenarnya kepada kejayaan wanita di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Datuk. Di pihak kami, Jabatan Pembangunan Wanita, memang kami sedia membantu wanita ini di pelbagai peringkat dan tidak kira di mana sahaja. Tetapi untuk membangunkan wanita memerlukan kerjasama semua pihak. Betul. Tidak boleh untuk satu agensi sahaja. Dan ini adalah antara perkara yang kita bincangkan di peringkat kementerian dan juga bersama-sama dengan kementerian-kementerian yang lain untuk menggerakkan agenda pembangunan wanita negara. Dan selain daripada sektor awam, sektor swasta juga perlu terlibat. Pihak NGO juga perlu terlibat. Ini adalah kerjasama pelbagai pihak. Okey. Kita ada masa lagi sebenarnya. Jadi di penghujung ini barangkali Dr. Janato, satu persoalan yang direct saya tujukan kepada doktor lah. Apakah doktor menyesal meletakkan jawatan, dan apakah doktor merasa puas melibatkan diri dengan NGO seperti apa yang dilakukan sekarang ini, terutamanya bersama dengan Papisma? Okey. Saya bukanlah 100% letak jawatan ni. Sebab kita sebagai profesional, kita masih ada value. Okay. Betul. Dan itulah kepentingannya pendidikan dan ilmu. Walaupun saya dah berhenti kerja lebih awal, saya boleh lagi buat lokum, saya masih lagi diperlukan. Saya bagi talk dekat sekolah-sekolah. Jadi dan organisasi yang lain. Jadi benda perkara ini, kalau kita ada ilmu, kita sellable, insyaAllah. Jadi saya tak pernah ada regret, sebab apapun yang saya buat, Alhamdulillah, sokongan keluarga, sokongan ibu bapa masih ada bersama-sama dengan saya. Dan itu antara perkara yang menyebabkan saya makin kuat lah. Jadi mana-mana wanita yang rasa tak kuat, mungkin perlukan sokongan itu. Mungkin dia tak dapat daripada keluarga rapat dia, mungkin daripada kawan-kawan. Tapi support system tu mesti ada. Mesti ada untuk memastikan yang kita ni akan terus inilah. Dan saya tidak pernah menyesal menyertai sukarelawan. Yang tu memang satu perkara yang sangat memuaskan hati, terutama bila apa yang kita hendak capai itu tercapai. Kita nampak orang semakin ada kemahiran, orang semakin rasa selamat, orang tahu
nak buat apa kalau dia ada masalah dari segi perubatan ke, ataupun dari segi psikososial ke, tahu ke mana hendak tuju. Okey, saya juga sebelum berpisah sebenarnya nak bagi ruang dan peluang kepada Dr. Wan Nor lah. Ada lebih kurang 1-2 minit lah, tapi gunakanlah sebaik-baiknya untuk kata-kata terakhir sebelum kita berpisah dari udara, seruan dan sebagainya. Dr. Wan Nor, silakan. Terima kasih Datuk. Saya bagi pihak Jabatan Pembangunan Wanita dan juga Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kita sememangnya dalam membangunkan wanita ini memang perlu penglibatan semua pihak, wanita dan juga lelaki. Seperti yang dikatakan tadi, pembangunan wanita ini melibatkan peranan semua peranan ahli masyarakat, dan juga untuk kita sama-sama mengambil tanggungjawab untuk membangunkan wanita ke arah pembangunan negara. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Wan Nor. Terima kasih kepada Dr. Jannatu kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan secara peribadi sebenarnya saya cukup selesa sembang-sembang bersama dengan kedua-dua tetamu ini, dan walaupun ini kali pertama, tetapi saya harap Dr. Wan Nor dan juga Dr. Jannatu ini bukan kali terakhir sebenarnya. InsyaAllah. Dan insyaAllah kita akan dapat bersama lagi di program ruang bicara ini, terutamanya untuk bercakap tentang isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan wanita itu, kerana bagi saya wanita adalah amat penting dalam kehidupan kita, dalam pembangunan negara kita. Ibu kita adalah seorang wanita. Tanpa ibu kita tidak akan lahir di dunia ini sebenarnya. Jadi itulah peringatan yang seharusnya kita ingat sentiasa dalam menghormati kewajipan dan juga tanggungjawab seorang wanita. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, yang sentiasa kami tepati sebenarnya, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.